Akhirnya laptop yang paling ditunggu-tunggu iaitu Asus Zephyrus ROG G14. Sebuah laptop 14 inci compact dan yang paling penting ada chip Ryzen 4000 series. Kat Malaysia, laptop ni dah dilancarkan pada akhir bulan Jun lalu dan memang dah dijual dah pun. Jadi untuk sebuah laptop ROG yang sebelum ni memang dah dikenali dengan design gaming yang premium, untuk 14 inci ni merupakan sesuatu yang baru lah, sebab sebelum ni diorang mostly fokus pada 15.9 inci dan juga 17 inci. Dan bukan sahaja specs gaming yang difokuskan, tapi dari segi rupa, design pun semuanya premium. Jadi mungkin ramai antara korang yang nak tahu, adakah G14 ni berbaloi untuk dibeli ataupun nasib dia sama macam prestasi Asus TUF A15 yang aku pernah review sebelum ni? Jadi aku Mio Hashim, ini Video Wiser, dan untuk video kali ni jom kita bedah siasat sama ada Asus Zephyrus ROG G14 ni panas ke tak time main game. Okay, firstly untuk G14 ni ada 4 model utama yang ditawarkan. Yang pertama adalah Ryzen 9 4900HS dengan kad grafik RTX 2060 Max-Q. Yang kedua adalah Ryzen 7 4800HS dengan kad grafik GTX 1660 Ti. Yang ketiga Ryzen 5 4600HS dengan kad grafik GTX 1650 Ti. Dan yang last sekali adalah CPU yang sama, Ryzen 5 4600HS tapi dengan kad grafik GTX 1650. Okey, model yang kami terima adalah Ryzen 5 4600HS dengan kad grafik GTX 1650 Ti. Yang dalam kesemua model tu merupakan model yang kedua termurah. Tapi aku rasa okey pun sebab dapat varian yang lebih rendah, sebab at least boleh rasa banyak lagi variasi Ryzen 4000 series. Sebab sebelum ni dekat Asus TUF A15 aku dah review Ryzen 7 4800H yang merupakan lagi powerful lah. Okey, sebelum tu kita nak cakap pasal build quality dia dulu. Apa yang aku boleh cakap adalah aku memang suka dari segi design, rupa dan bahan binaan dia ni. Dekatannya boleh dikatakan agak profesional, tak ada design gaming yang melampau sangat, dan pada masa yang sama ada feel garang yang sesuai dengan nama ROG tu. Okey, untuk color ada dua warna yang ditawarkan, iaitu Eclipse Grey dan juga yang ni warna dia adalah Moonlight White. Personally aku lebih suka warna varian Moonlight White ni sebab dia nampak lebih ringkas, lebih simple, lebih minimal. Dan sebagai ciri ikonik dalam line up ROG, so dia ada design ergolift yang bantu dari segi thermal design dan juga ergonomik bila kita type keyboard. Untuk berat keseluruhan, laptop ni hanya seberat 1.7 kg saja dan untuk nipis 18mm je. Jadi apabila kita ambil keseluruhan faktor build quality dan juga design ni, boleh dikatakan laptop ROG G14 ni antara design 14 inci yang paling menarik aku pernah tengok. Tambah-tambah lagi untuk market 14 inci ni, tak banyak brand yang fokus untuk buat laptop specs gaming dan diorang banyak fokus pada spesifikasi ultrabook sahaja. Okey, untuk display 14 inci sangat compact, resolution Full HD dan juga yang paling penting dia support 100% sRGB. Kan benda basic je pun, kenapalah TUF A15 tak letakkan panel yang support sRGB macam ni. Jadi boleh dikatakan agak sesuai lah untuk content creator, graphic designer, video editor. Panel ni juga support 120Hz tapi ada juga pilihan Quad HD 60Hz yang sesuai untuk geng yang rasa kerja-kerja diorang tu banyak fokus kepada resolution yang lagi tinggi. Tapi option Quad HD 60Hz tu hanya untuk model yang paling mahal saja. Untuk model yang lebih murah, macam contoh yang ni, korang tak boleh pilih nak ambil QHD 60Hz atau 120Hz Full HD. So nak tak nak memang kena stick kepada Full HD je lah. Anyway, aku rasa panel yang diberikan ni agak bagus dengan viewing angle yang cun, color punchy, kontras pun cukup, ghosting tak kelihatan, support sRGB. Aku rasa puas hati dan tak ada komplain dekat panel dia ni. Dan kemudiannya adalah display Enemy Matrix yang diletakkan pada bahagian panel belakang display ni. Jadi apa yang di display adalah dot LED putih. Resolution dia ikut kepada berapa banyak titik tu dan warna dia hanya putih sahaja. Korang boleh display gambar, display teks, video, GIF pendek kat belakang ni melalui software Armoury Crate. So dia punya customization yang agak banyak, macam contoh korang boleh tukar font, boleh tukar size text dan macam-macam lagi lah. Cumanya bagi aku UI dia agak tak friendly dan mungkin susah kalau korang nak cari setting-setting yang tertentu. Jadi kalau korang nak custom display apa yang korang nak tu, untuk first timer tu agak terkial-kial lah sikit nak cari setting dia tu. Walaupun mostly ramai yang berpendapat bahawa Enemy Matrix display ni dia macam gimmick, tapi personally aku suka gimmick ni. Mungkin guna dalam beberapa kali je tu pun sebab nak tunjuk kat member, tunjuk kat video macam ni kan. Tapi at least gimmick ni rasa macam satu personality customization yang korang boleh create. Dan agak unik sebab tak ada pun laptop lain yang ada display feature macam ni. Satu lagi aku nak peringatkan, kalau korang beli G14 ni dengan varian yang paling rendah iaitu RM4,499,
korang tak akan dapat panel Anime Matrix ni, sebab Anime Matrix ni hanya untuk model yang kedua mahal, iaitu RM5,299 dan ke atas sahaja. Tapi aku tak tahu kalau design yang tak ada Anime Matrix ni macam mana, sama ada dia still include rekaan LED putih ni ataupun completely buang dan guna version flat sahaja kat belakangnya. Okey, untuk kekurangan laptop ni, dia tak ada webcam langsung, so even dekat bezel atas bawah ni tak ada. Untuk user yang selalu bergantung dengan video call, webcam ni, korang patut tahulah benda ni memang tak ada. Kemudiannya keyboard, aku suka keyboard ni baik dari segi main game pun atau typing. Cumanya lighting putih backlit dekat keyboard ni dia nampak macam kurang jelas, dia gelap, dia macam tak bermaya lah. Dan kemudiannya ada 4 button tambahan, iaitu 2 volume button, mute untuk mikrofon dan juga button untuk akses pantas software Armoury Crate. By the way, power button dia ada fingerprint scanner, so korang boleh guna ni. Agak menarik jugalah, laptop gaming ada feature fingerprint scanner ni kan. Kemudiannya touchpad yang dia pun buat daripada gelas, okey je, tak ada masalah nak guna. Okey, untuk speaker ada 4 output, 2 menghala ke atas dan 2 lagi menghala ke bawah, kiri dan kanan. Yang speaker bawah ni dia macam lagi kuat sikit lah dari segi kelantangan. Untuk kualiti speaker ni aku boleh bagi skor not bad, dia tak amazing sangat dan dia taklah teruk pun. Okey, kemudiannya I/O, kita start dengan kanan dulu. Untuk I/O, malangnya USB Type A ni diletakkan pada bahagian kanan saja, so dia akan kacau sikit lah time korang main game pakai mouse. Sebab USB Type A dia ada 2 dan dua-dua tu memang dekat kanan, tak ada kat bahagian belah kiri, dan kemudiannya ada satu lagi USB-C. Untuk belah kiri kita ada power delivery, kemudiannya HDMI, satu lagi USB-C dan satu 3.5mm jack. Untuk position power delivery ni dia agak annoying sikit sebab diletakkan pada bahagian tengah-tengah. Dia tak macam kebanyakan laptop lain yang mostly ada dekat bahagian belakang laptop. By the way, korang boleh guna juga USB-C untuk charging sebab dia support USB power delivery sampai 65W. Benda lain yang perlu dimention adalah tak ada support untuk SD card reader dan juga tak ada Thunderbolt. So untuk SD card reader tu mungkin bermasalah sikit lah kalau untuk videographer nak pindahkan dari kamera ke laptop. Okay, dah puas sembang mengenai design, build quality, bahan binaan semua. Sekarang ni kita nak sembang pasal performance, prestasi dia macam mana. Okey, untuk sebuah mesin dengan GTX 1650 Ti, boleh dikatakan bagi aku performance yang dipamerkan adalah memuaskan. GTX 1650 Ti ni bukan semua game dia boleh push untuk Ultra 1080p, tapi untuk aku senang buat benchmark perbandingan antara laptop gaming ke laptop gaming lain, so aku set standardizekan 1080p Ultra je semua. Ada game yang sedikit struggle untuk capai 60 FPS macam contoh Watch Dogs 2, kemudiannya Witcher 3, Need for Speed Heat. So saranan aku, kalau korang nak main game 1080p Ultra setting yang agak selesa dengan FPS yang lebih stabil, minimum yang korang perlu ambil adalah GTX 1660 Ti dan ke atas. Kalau bawah dari tu, dia tercungak sikit lah nak capai frame rate yang stabil. By the way, aku memang nak test lagi banyak game, tapi storage yang version laptop ni hanya 512GB saja, so tak banyak game lah yang boleh test. Tapi safe to say untuk game yang aku tak test ni, sebab GTX 1650 Ti ni still a capable GPU, so korang boleh rendahkan setting, main game dengan 100fps pun tak ada problemnya. Dan yang paling penting mengenai performance adalah dia punya thermal performance. Jadi untuk model GTX 1650 Ti ni, aku boleh assure korang yang dia punya thermal adalah bagus, super powerful, amazing, cemerlang dan macam-macam lagi lah. So yang korang jumpa kalau main dalam 1080p Ultra setting, korang boleh dapat dalam 70, 80 ke 85 macam tu. Dan kemudiannya even load berat pun CPU dia still tak throttle dengan maximum speed 4GHz. Secara tak langsung korang tak payah nak downclock CPU atau buat trick apa-apa ke, korang boleh main setting seperti macam biasa je. By the way, kalau korang nak tahu apa benda downclock tu, korang boleh refer kepada video Asus TUF A15, sebab sebelum ni aku dah ada tunjuk cara-cara nak downclock CPU untuk jadikan laptop CPU tu jadi lebih sejuk. Sebab kan laptop ni ada unsur-unsur besi, kalau korang main game, korang akan dapat rasa sedikit panas lah dekat area yang bersebelahan touchpad ni. Tapi dari apa yang aku test, dia punya suhu panas itu adalah dalam keadaan normal je, tak terlampau rasa tak selesa nak guna untuk buat main game. Satu perkara menarik yang korang perlu tahu adalah dia punya kipas ni, baik dari segi CPU atau GPU, kedua-duanya boleh dimaksimumkan kelajuan dia melalui setting manual. Tapi aku tak sarankan sangat, bukan sebab apa pun, tapi sebab bila kau dah turn on maximum speed fan tu, dia akan bising gila sampai member kerja sebelah kau pun jeling-jeling kau. Sebab suhu dia dah sedia tak panas, so tak perlulah korang nak turn on maksimum kelajuan kipas tu. Jadi untuk profile kipas, korang boleh ambil ke turbo mode, dia tak terlampau bising sangat, tapi yang paling penting ni boleh coolkan laptop ni untuk suhu yang lebih sesuai lah. Okey, memang laptop ni sejuk, G14 ni sejuk, laptop yang TUF A15 tu panas, tapi untuk banding secara direct adalah tak berapa sesuai. Yang first sebab CPU, GPU dia lain, yang ni gunakan Ryzen 4000 6 core, sedangkan pada TUF A15 tu 8 core. Kemudiannya yang ni guna GTX 1650 Ti, padahal yang Asus TUF A15 tu gunakan RTX 2060. Yang pertamanya adalah dia punya Ego Lift, so
udara ni senang sikit nak masuk ikut bawah. Dan yang kedua adalah disebabkan CPU HS version tu sebenarnya 10 watt lagi kurang berkuasa berbanding H version pada TUF A15. Jadi HS version CPU ni boleh dikatakan jimat tenaga lah sebab dia tak gunakan banyak watt. Setakat ni hanya G14 dan juga abang ipar dia iaitu G15 yang gunakan HS version ni, sebab laptop lain dia tak gunakan HS version, hanya guna H version sahaja. Jadi disebabkan HS version CPU ni dia kurang kuasa, so dia tak tarik banyak power dari charger dan kemudiannya dia jadi kurang panas lah. Dan semua benda-benda ni dicampur dalam G14, dia punya Ego Lift, dia punya CPU version tu yang jadikan dia punya thermal performance tu better berbanding TUF A15. Dan aku rasa even kau beli G14 version yang paling powerful pun, aku rasa mungkin suhu dia manageable. Mungkin sedikit panas lah sebab hardware dia powerful sikit. Tapi aku rasa okey juga sebab korang ada option untuk downclock CPU kalau korang rasa laptop korang tu nak terbakar kan. Kemudian untuk bateri, sekali lagi good thing sebab bateri yang dimuatkan dalam G14 ni adalah antara bateri yang berkapasiti agak besar, 76 watt per hour. Untuk 14 inci sebenarnya benda tu agak besar. Kalau aku gunakan profile silent untuk limitkan kelajuan CPU, dan kalau korang buat benda yang sama, aku rasa memang bateri memang tahan lama gila lah untuk penggunaan seharian. Okey, tadi dah mention mengenai USB charging. Apa yang aku nak tambah adalah USB charging ni korang tak boleh guna kalau korang nak main game, sebab kalau korang nak main game korang perlukan charger yang betul 180 watt melalui lubang ni. Kemudian je nak buka laptop ni senang je, ada 14 skru yang korang kena buka, dan buka-buka je korang akan nampak motherboard yang berwarna merah. Untuk upgrade tak banyak sangat tapi boleh faham lah sebab laptop ni 14 inci. Ada satu slot SSD M.2 NVMe PCIe. Speed yang dibagi ni biasa-biasa je. Kat bawah ni juga ada Wi-Fi card kot-kot kalau korang nak tukar. Kemudian korang boleh upgrade RAM. G14 ni 2 channel RAM sebenarnya, so hanya ada satu slot je yang korang boleh upgrade. Jadi disebabkan laptop ni dah sedia menggunakan 8GB RAM, memang dah terbina dalam motherboard kan, so sebab itulah korang nampak slot RAM dia tu kosong. Dan kemudian tak ada HDD, tapi normal pun kalau laptop 14 inci tak ada HDD sebab kecil kan. So kesimpulannya, kalau korang nak rasa laptop Ryzen 4000 series yang mempunyai prestasi yang cun dan juga tak panas, Asus Zephyrus ROG G14 ni adalah antara salah satu laptopnya. G14 ni dengan pantasnya aku rekomenkan korang beli. Design premium compact, rekaan gaming yang boleh kata profesional, panel script pun baik. Aku rasa terlampau banyak perkara yang best dekat laptop ni yang buatkan aku rasa enjoy bila guna. Dan perkara major kelemahan utama dia adalah dia tak ada webcam. Mungkin ada yang kurang berkenan sebab bagi aku bukan gamer je sesuai guna laptop ni sebab dia ringan dan compact. Golongan profesional kerja pejabat pun aku rasa enjoy guna. Lagi-lagi bateri dia pun tahan agak lama. Kalau nak dibandingkan dengan TUF A15, apa yang aku nampak adalah TUF A15 ni dilebihkan kepada prestasi maksimum untuk harga yang bajet. Tapi ROG G14 dia macam slow down sikit. Dia guna CPU yang tak se-powerful macam A15, dan lagi satu dia punya GPU variant ni yang paling mahal tu digunakan RTX 2060 Max-Q version yang less powerful, sedangkan RTX 2060 pada A15 adalah version yang full punya. Dan kalau korang tanya aku lebih prefer kalau korang beli laptop G14 ni berbanding A15 sebab harga diorang tu ada yang lebih kurang je. Jadi untuk harga jualan G14 ni dijual bermula RM4,499 dan boleh mencecah ke RM7,699 untuk version yang paling mahal. Bagi aku, Asus Zephyrus ROG G14 ni bukanlah laptop Ryzen 4000 series yang paling powerful, tapi sebuah laptop Ryzen 4000 series yang optimal dari segi prestasi dan dia punya thermal. So kalau korang beli laptop ni, aku rasa memang korang akan puas hati gila. Jadi sekian sahaja untuk ulasan Asus Zephyrus ROG G14 untuk video kali ni. Semoga bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Okay guys, video dah tamat. So macam mana, okey ke tak video? Kau rasa nak tengok video Wiser lagi? Sebelah ni ada lagi 2. Pilih lah, mana tahu nak tengok kan. Tengok lah, layan je lah. Lepas tu, ni atas ni, subscribe. Jangan lupa. Kalau belum subscribe, subscribe. Okay? Ciao.